Assalamualaikum. Baik, kita belajar sudah sebelum ini tajuk hargai alam. Baik, hari ini kita sambung lagi untuk mata pelajaran pendidikan Islam bidang adab untuk bahagian yang keseterusnya. Kalau ingat lagi sebelum ini kita sudah cerita tentang apakah yang dimaksudkan dengan alam sekitar dan apakah adab-adab terhadap alam sekitar. Sebelum itu Ustaz mau tanya murid-murid semua, ada tonton kan berita baru-baru ni yang berlaku di negeri Kedah, yang mana berlaku banjir kilat, kemudian kepala air. Tahu kepala air? Bila mana hujan lebat berlarutan, kemudian air begitu banyak bertakung ataupun di atas puncak bukit ataupun di pangkal air sungai kan. Jadi lama-kelamaan dia akan melimpah. Baik. Jadi boleh berlaku banjir seperti apa yang baru-baru ni terjadi. Baik. Jadi murid-murid, agak-agaknya ada kaitan tak kejadian itu dengan alam sekitar? Sikap manusia terhadap alam sekitar. Ada kaitankah? Jadi sama-sama kita fikirkan. Baik, hari ini kita akan sambung muka surat 186. Kali ini kita akan fokuskan pula kepada akibat mengabaikan adab terhadap alam sekitar. Kita belajar sudah adab-adabnya begini, kepentingannya, kebaikannya begini. Maka kalau kita masih tidak mahu mengikut ataupun kita kata mengamalkan adab terhadap alam sekitar, apakah akibat yang boleh terjadi? Mari kita baca dulu dialog di sini. Baik, selamat pagi Encik Amir. Selamat pagi. Boleh Encik Amir ceritakan punca berlakunya pencemaran sungai ini dan akibat sekiranya keadaan persekitaran begini terus berlarutan? Terdapat aktiviti penebangan pokok-pokok getah di sebuah ladang di hujung kampung. Kemudian, sampah sarap tersebut dibakar di situ. Keadaan ini mengakibatkan berlaku pelbagai masalah dalam alam sekitar. Antaranya ialah ketidakstabilan alam, pencemaran udara, pencemaran air, kepupusan habitat dan hidupan, pendapatan penduduk terjejas, hakisan tanah. Terima kasih Encik Amir, sama-sama. Baik, murid-murid, kalau perasan di sini kan, dia bercerita tentang akibat bila berlakunya perkara-perkara yang tidak selari dengan adab terhadap alam sekitar. Antaranya mari kita kupas ya, ketidakstabilan alam. Bila mana tidak menjaga adab, maka alam sekitar kita tidak stabil. Contohnya apa? Bila pokok-pokok di hutan banyak ditebang, maka habis gondol kita punya muka bumi. Tiada lagi kawasan-kawasan yang hijau, tiada lagi kawasan-kawasan yang hijau, kawasan-kawasan yang boleh dijadikan tadahan hujan. Yang kedua, pencemaran udara. Bila dia bakar sampah-sampah tadi kan mengeluarkan asap. Jadi udara kita akan tercemar dengan asap. Pencemaran air. Maka apabila pokok-pokok yang ditebang itu, dia punya sisa-sisanya, sampah sarapnya mengalir masuk ke dalam sungai kita. Jadi kotor sudah air kita. Kemudian kepupusan habitat dan hidupan. Bila hutan habis ditebang, di mana lagi kera, binatang-binatang yang dalam hutan itu mau tinggal. Monyet, harimau, itu yang nanti datang gajah masuk dalam kampung orang kerana habitat dia, tempat tinggalnya sudah tiada. Yang seterusnya, pendapatan penduduk terjejas. Bila pokok-pokok getah tiada lagi, maka orang-orang kampung mahu toreh getah macam mana? Tiada lagi sumber pendapatan, mereka tidak dapat jual getah. Dan yang seterusnya, hakisan tanah. Ini yang penting juga ni. Kerana pokok-pokok yang ada di hutan, dia berfungsi untuk meneguhkan ataupun mengukuhkan tanah-tanah ataupun struktur muka bumi kita. Bila pokok-pokok sudah ditebang, maka tiada lagi
benda-benda yang boleh mengukuhkan dan menguatkan muka bumi kita. Itu yang berlaku tanah runtuh. Baik, jadi mari kita baca rumusannya. Adab terhadap alam sekitar perlu diamalkan supaya kelestarian alam terus terpelihara. Oleh itu, setiap insan bertanggungjawab untuk memelihara alam yang amat berharga. Bukan pihak berkuasa sahaja yang ada tanggungjawab ini. Ya, bukan pekerja-pekerja kerajaan sahaja, tapi setiap manusia yang hidup di muka bumi ini perlu menjaga dan memelihara alam sekitar. Baik, kita baca perintah Allah di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat yang ke-56. Maksudnya, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya. Allah jadikan muka bumi ini, alam sekitar ini untuk kebaikan manusia. Janganlah kita pula yang merosakkannya, yang akhirnya kita sendiri yang akan menanggung akibatnya. Baik, murid-murid boleh amalkan adab-adab terhadap alam sekitar, khususnya di rumah, di kawasan rumah. Contohnya, lihat jikalau ada sampah sarap yang bertebaran di kawasan rumah kita, kutip dan masukkan dalam bekas yang sepatutnya. Jangan dibiarkan ia bersepah-sepah kerana bimbang bila sampah sarap itu tidak diurus dengan baik, dia akan masuk ke dalam longkang, lalu tersumbat longkang kita, maka berlakulah banjir kilat, masuk air dalam rumah kita. Bukan saja masuk air, yang lagi kita bimbang akan masuk binatang-binatang lain pula. Itu antara caranya. Dan yang kedua juga boleh dicadangkan, cara menjaga alam sekitar ialah setiap rumah pastikan ada menanam pokok. Menanam pokok untuk memastikan alam sekitar kita sentiasa terpelihara.